Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fazlah binti Kamaluddin dan pada hari ini saya akan membentangkan kertas konsep yang bertajuk faktor-faktor yang mempengaruhi penghayatan akhlak pelajar ketika pandemik COVID-19 dan saya daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Baik, untuk pengenalan kepada tajuk kertas konsep ini ialah sejak PKP dilaksanakan, gejala sosial yang melibatkan disiplin pelajar amat membimbangkan. Dan dalam konteks masa kini, yang mana ketika pandemik COVID-19, para pelajar cenderung melakukan perkara yang tidak bermoral sama ada secara fizikal, kategori yang pertama, mereka lebih cenderung pada melepak, mencuri, merokok, mengambil dadah dan sebagainya, ataupun kategori kedua secara online seperti melayari video lucah, melayari permainan video online ataupun gaming, cyberbully ataupun melayari website-website yang tidak bermoral dan sebagainya. Maka kajian lepas amat kurang berkenaan dengan isu masalah gejala sosial dan beri kesan kepada pengaruh penghayatan akhlak pelajar ketika pandemik COVID-19. Banyak faktor yang mempengaruhi dan kesan yang amat teruk jika tidak dikawal dengan segera. Baik, antara isu-isu yang saya ingin ketengahkan dalam kertas konsep ini ialah yang pertama, tahap disiplin pelajar-pelajar amat membimbangkan semasa pandemik COVID-19. Yang kedua, terdapat beberapa faktor-faktor masalah disiplin dan gejala sosial dalam kalangan pelajar ketika pandemik ataupun PKP. Dan seterusnya ialah ketiga, kesan penggunaan internet dan media sosial yang berleluasa dalam kalangan pelajar semasa pandemik COVID-19. Yang seterusnya keempat, sikap para pelajar yang sukar dikawal ketika pandemik COVID-19. Baik, ini adalah antara statistik yang saya dapat, yang mana kalau sebelum ini statistik tangkapan pelajar 2017 hingga 2018 kita boleh tengok di sini bahawa daripada Naib Pengerusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Tan Sri Lamtai berkata statistik pelajar indeks jenayah mengatakan pada tahun 2017 merekodkan seramai 1722 pelajar ditahan manakala pada tahun 2018 1286 pelajar ditahan, dan bagi kategori jenayah kekerasan pada tahun 2017 seramai 611 pelajar ditahan berbanding 471 pada tahun 2018, dan bagi kategori jenayah harta benda, kekerasan mencuri harta benda dan sebagainya pada tahun 2017 ialah 111 berbanding 815 pada tahun 2018, dan ia direkodkan dalam berita harian pada tahun 2020. Dan kalau kita lihat di sini jumlah kes mengikut kesalahan dan elemen media sosial bagi tempoh 2018 hingga 2020. Kalau kita tengok di sini kes rogol merekodkan jumlah kes yang sangat tinggi iaitu 523, yang mana dengan hanya menggunakan aplikasi media sosial saja boleh mengakibatkan kes jenayah rogol. Dan juga kadang-kadang kalau boleh tengok rogol berkumpulan, akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, kes pornografi dan sebagainya. Dan kalau tengok gambar rajah seterusnya, apa yang remaja lakukan di media sosial, kita boleh tengok sini remaja lebih suka ataupun gemar melakukan perkara-perkara yang tidak elok, dan kita boleh tengok ada pecahan-pecahan dan juga peratus yang boleh kita tengok dekat situ. Baik, seterusnya ialah berkenaan dengan saya bawakan juga anda semua sedikit isu semasa dan juga paparan akhbar seperti NGO dakwa PKP punca kes gangguan seksual online melonjak. Seterusnya, Malaysia catat lebih 300,000 sugar baby majoriti pelajar universiti, dan seterusnya ialah capaian terhadap pornografi kanak-kanak meningkat ketika PKP. Dan kita juga boleh tengok pelajar mangsa buli cyber, dan seterusnya kes-kes yang melibatkan pernah satu ketika dahulu ketika PKP usahawan kosmetik yang live waktu malam bersama dengan 2 orang pelajar yang masih bawah umur dan juga melakukan perkara tidak senonoh, dan kita boleh nampak Malaysia waktu itu agak terkejut dan terkesan dengan perkara itu. Dan juga kita boleh tengok kes-kes pornografi ketika perintah kawalan pergerakan. Baik, seterusnya adalah tujuan kertas konsep ini dilakukan adalah kerana untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penghayatan akhlak pelajar ketika pandemik COVID-19. Yang kedua, nak kenal pasti kesan yang mempengaruhi penghayatan akhlak pelajar ketika pandemik COVID-19. Yang ketiga ialah meneroka penggunaan internet dan media sosial yang berleluasa ketika pandemik COVID-19. Baik, metodologi digunakan adalah berdasarkan kajian perpustakaan. Dan faktor-faktor yang ingin saya tengahkan di sini ialah yang pertama sekali, 3 faktor utama. Yang pertama sekali ialah pengaruh internet dan media sosial. Dan kalau seperti apa yang saya beritahu sebentar tadi, kita boleh tengok yang kanak-kanak yang sekarang ini kita tak nak sentuh berkenaan dengan perkara-perkara tidak bermoral ataupun gejala sosial ketika secara fizikal, tapi kita nak sentuh lebih kepada media sosial dan juga internet ketika PKP berlangsung ataupun ketika pandemik, yang mana kanak-kanak lebih banyak masa mereka bersama dengan gadget untuk melakukan perkara yang bukan saja
untuk melakukan PDP atau PDPR di rumah, tapi melakukan lebih daripada itu. Dan antaranya seperti yang saya beritahu tadi, melibatkan kes usahawan Safi Ilyas dan juga rakannya dengan kanak-kanak bawah umur, dan mereka juga telah pun dikenakan di bawah Seksyen 12/1 Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, di mana ini telah pun dilampirkan dalam Malay News 2021. Dan mungkin juga daripada pengaruh internet dan media sosial, kita boleh nampak kadang-kadang mereka lebih cenderung untuk membuka aplikasi-aplikasi yang tidak bermoral. Di antaranya ialah seeking arrangement, yang mana laman sawang itu sebenarnya dah ada 300,000 sugar baby, yang mana kebanyakannya mereka adalah daripada pelajar-pelajar universiti. Dan di Malaysia saja ada 42,500 sugar daddy, dan Malaysia berada dalam kedudukan ketiga tertinggi dalam negara Asia yang banyak melayari laman sesawang seeking arrangement ataupun sugar baby dan sugar daddy sebagainya. Baik, dan dalam pengaruh internet media sosial juga kita boleh tengok adanya bully cyber dan juga kes-kes pornografi yang meningkat kes ni ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Baik, seterusnya ialah faktor yang kedua ialah ibu bapa dan juga persekitaran yang tidak kondusif. Kita boleh tengok ibu bapa yang kadang-kadang lebih-lebih lagi golongan B40 yang terlampau terpaksa bekerja dengan lebih dan kadang-kadang terpaksa meninggalkan anak-anak di rumah dan dalam keadaan rumah yang tidak kondusif dan sebagainya. Maka kurangnya pantauan dan juga kawalan daripada ibu bapa juga merupakan antara faktor utama kepada pengaruh penghayatan akhlak pelajar ketika pandemik. Seterusnya ialah faktor dipengaruhi oleh rakan sebaya. Seperti mana yang kita tahu, kadang-kadang pelajar-pelajar ini bukan hanya mereka jumpa di sekolah saja, tapi dengan adanya gadget yang semua orang ada, kalau boleh satu orang satu gadget yang boleh kita katakan sekarang ni di Malaysia, maka kanak-kanak ni boleh berkomunikasi melalui gadget. Jadi dengan gadget tu boleh dikatakan mereka boleh membuat apa saja jika tiada pantauan dan juga kawalan daripada ibu bapa yang sewajarnya. Baik, seterusnya ialah kesan dan juga implikasi jika banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penghayatan akhlak pelajar ketika pandemik COVID-19 ini boleh menimbulkan kesan seperti meningkatkan kes masalah sosial dan boleh membawa kepada kes-kes juvana. Kemudian pelajar lebih cenderung kepada internet dan media sosial. Contohnya kalau terlampau banyak menggunakan gadget, maka dia lebih banyak, lebih lagi kebarangkalian untuk membuka website-website yang tidak sepatutnya. Seterusnya adalah prestasi pelajar akan menurun dan negara akan mundur bila tiada pelajar yang mempunyai nilai murni dan juga jati diri. Baik, ini antara cadangan yang saya kemukakan dalam kertas konsep, yang mana saya fokuskan pada 3, iaitu ibu bapa, guru dan juga kerajaan. Mungkin yang pertama sekali adalah fokus daripada ibu bapa dan keluarga perlu dipertingkatkan. Yang mana macam saya bagi tahu tadi, kawalan dan juga pantauan ibu bapa sangat-sangat diperlukan ketika pandemik COVID-19. Lebih-lebih lagi pelajar yang culture shock, terkejut belajar secara online secara tiba-tiba. Jadi kawalan daripada ibu bapa ataupun kawalan yang utama daripada rumah itu sangat perlu dimaksimumkan. Seterusnya ibu bapa menerapkan nilai murni dan berunsur Islamik, mungkin lebih banyak solat berjemaah, tazkirah dan juga banyak melakukan taklim dan perkara-perkara aktiviti yang bermanfaat bersama dengan anak-anak di rumah, maka dapat mewujudkan keluarga bahagia, sakinah, mawadah dan juga rahmah. Seterusnya adalah penggunaan Google Family dan juga Google Children, yang mana saya rasa sangat-sangat perlu bagi ibu bapa dalam aplikasi ini bagi mantau anak-anak mereka di rumah. Dan seterusnya adalah guru. Guru boleh membuat sistem homeroom mentor-mentee. Kalau kita tengok di negara lain seperti negara Korea, mereka memang mengamalkan sistem mentor-mentee ini, yang mana mereka guide ataupun jaga anak didik mereka kadang-kadang sampai ke rumah. Apa yang anak didik mereka buat, mereka perlu laporkan kepada guru mereka. Seterusnya adalah pelibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan talian. Dan seterusnya adakan modul untuk persatuan dan juga unit beruniform, dan mungkin guru lebih banyak pertingkatkan perkara-perkara yang lebih pada aktiviti dan juga belajar sambil beraktiviti bagi mengurangkan rasa bosan ataupun boring pada pelajar jika nak PDP je kan. Baik, seterusnya adalah dari segi kerajaan ialah sistem pemusatan sistem pembelajaran dan juga ada modul-modul yang berfaedah yang berbentuk hiburan, dan juga kerajaan mungkin boleh mewujudkan sistem ni lepas ni aplikasi e-corps ataupun e-polis yang lebih senang jika ibu bapa terus membuat, bukan saja ibu bapa, mungkin masyarakat luar sana yang membuat aduan kepada kaunter polis. Baik, sebelum saya mengakhiri pembentangan saya pada hari ini, saya ingin lampirkan ataupun saya ingin beri sedikit sepatah dua kata daripada bekas pensyarah saya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dahulu, bahawa
Kata-kata beliau sangat menarik perhatian saya, di mana it is also evident that solidarity among nations is the best response to a pandemic. New Straits Times 2021. Dan betul ayat dia bagi saya sangat setuju bahawa penglibatan semua pihak adalah sangat penting ketika pandemik. Di mana kita tidak boleh fokuskan pada satu pihak, salah ibu bapa saja ataupun salah guru ataupun salah kerajaan, tapi kita perlu sama-sama menggambling tenaga, sama-sama bekerjasama untuk meningkatkan ataupun menambahbaikan mutu pendidikan negara kita dan lebih-lebih lagi melibatkan para pelajar. Dan bukan itu sahaja, juga kepada untuk menjaga sasiah dan juga salah laku ataupun tingkah laku pelajar-pelajar ketika pandemik COVID-19 juga perlu dipantau dengan baik, dan semua pihak harus bekerjasama, bukan ibu bapa, guru ataupun kerajaan, juga pada jiran-jiran masyarakat sekeliling juga perlu memantau bersama-sama agar pengaruh penghayatan akhlak pelajar ini tidak berkurangan. Maknanya mereka sentiasa berakhlak ketika pandemik COVID-19. Dan juga saya sebenarnya berharap agar masyarakat Malaysia selepas ini supaya sama-sama bersama dengan guru-guru di Malaysia agar terus memberi sedikit ataupun motivasi dan juga support ataupun galakan supaya guru-guru agar lebih terus sentiasa bersemangat mengajar anak-anak ini ketika pandemik COVID-19, dan juga supaya mutu anak-anak di Malaysia ini akan lebih berhemah, lebih baik jika anak-anak ini mendapat pengajaran yang terbaik daripada guru-guru mereka secara PDP atau PDPR. Dan juga satu lagi kata-kata yang lain daripada Dr. Yusof Qadrawi menyatakan, bila mana kita hendak melihat bentuk negara pada masa depan, lihatlah generasi belia pada hari ini. Kiranya golongan belia pada hari ini adalah dari kalangan yang berakhlak dan berhemah tinggi, dan tentunya negara kita akan datang adalah sebuah negara yang aman dan juga sejahtera. Maka dengan itu, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.